الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحبة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan, Alhamdulillah, kesyukuran kita rafa'kan kepada Rabbul Alamin. Di samping Allah memberi kepada kita nikmat makan, minum, kesihatan, Allah memberi kepada kita nikmat beribadat. Allah beri peluang kepada kita melakukan ibadat. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat, kita datang salat Jumaat. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam kalamnya yang begitu suci lagi agung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu berpuasa. Ditulis dengan makna kata difardukan. Kutiba yakni furida, difardukan ke atas kamu berpuasa, seperti mana difardukan kepada orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ikhwan, apakah satu perhatian yang besar dan penting, durusul muhimmah, pelajaran yang penting daripada ayat ini? Pada ayat ini, ikhwan, ada pelajaran yang penting yang dapat kita lihat. Fahaza min ayatillah al-ajibah al-bahirah. Padanya fihi durusul muhimmah. Pada ayat ini ada suatu keajaiban. Pada ayat ini ada suatu perkara yang menakjubkan. Ada pelajaran yang penting. Bukan sahaja berkaitan dengan saum Ramadan, tetapi bagaimana Allah menyusun permulaan saum Ramadan. Dengan Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, dengan harfun nida li ta'zim, memanggil dengan kalimah seru, menyeru yang berisi dan bermuatankan ta'zim, kemuliaan dan penghormatan. Kepada siapakah yang dipanggil? Kepada siapakah yang diseru dengan begitu memuliakan dan memberi penghormatan? Kepada orang-orang yang di dalam dadanya ada iman. Kepada orang-orang yang di dalam dadanya ada iman. Ikhwan, saum Ramadan bukan sahaja berbicara tentang kita melakukan imsak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada waktu
subuh sehinggalah pada waktu maghrib kita menahan diri agar puasa tidak batal. Tetapi Ramadan al-Mubarak adalah bicara iman. Ikhwan, kalau kita seorang kaya, kita seorang terkenal, kita seorang yang cantik, rupawan, jejaka, yang handsome, yang memiliki segala-gala, andai kata tidak memiliki iman dalam dada yang cantik itu, rupa yang cantik, tubuh badan yang elok, tetapi dadanya kosong daripada iman, rupa yang jelita, paras yang begitu menawan, tetapi dada dan hatinya kosong daripada iman, bermakna kosonglah kedudukan kita di sisi Rabbul Alamin. Allah berbicara dengan kita bicara iman, meyakini Allah, 6 rukun iman, dan 2 perkara asas yang menentukan iman kita yang disebut di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andai kata ini tercalar dalam hidup kita, tercalarlah keseluruhan iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimah ini begitu sama arti dengan makna la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah, kami melakukan ibadah. Kerana itulah maksud kejadian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka mesti memenuhkan muatan kehidupan mereka dengan beribadah kepada aku. Dengan makna liyuwahhidun, mereka mesti mentauhidkan aku, menyembah hanya kepada aku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ikhwan, inilah kehidupan seorang muslim. 24 jam kita berjalan di atas ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Ibadah dilakukan di atas iman, pertolongan kepada Allah dipohon berteraskan iman. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah. Ikhwan, akhirnya dalam hidup kita ini apa yang tinggal? Akhirnya, bertanyalah kepada si sakit, bertanyalah kepada si kaya, bertanyalah kepada orang yang paling berkuasa. Akhirnya, yang sakit telah hilang kesihatan, yang kaya apabila sampai kepada puncak kekayaan, yang berpangkat apabila sampai pada puncak pangkat dia akan menurun ke bawah. Akhirnya, untuk membuat hidup kita elok, untuk membuat pemikiran kita waras, hati kita baik, kita mampu menghadapi cabaran demi cabaran, akhirnya kita memerlukan iman. Bisikan iman di telinga yang tempat tinggalnya di hati. Ketika kita susah, iman membisikkan tentang rahmat ilahi. Apabila kita ada harta, ada nama, ada kedudukan, tapi tidak ada iman, bisikkan syaitan daripada hati ke telinga. Putus asa, benci membenci, dendam mendendam di antara sesama kita. Tetapi apabila iman dipenuhkan di dalam hati, maka bisikan yang akan sampai di telinga adalah bisikan iman. Karena itu ikhwan, satu daripada kewajiban Rabbul Alamin kepada hambanya yang Tuhan akan persoalkan di hari akhirat, tidak tunggu di hari akhirat, apabila kita sampai ke pintu alam barzakh akan ditanya, ialah amanah Tuhan kepada kita, telahkah kita menjaga iman yang Tuhan berikan dan tempat penjagaannya di dalam hati kita masing-masing. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka.
Apakah yang menyelamatkan manusia daripada dibakar dalam api neraka? Iman. Apakah yang menyelamatkan manusia daripada hancur dan rosak di dunia? Iman. Apakah yang boleh menyelamat pemimpin di atasan agar tidak melakukan penyelewengan kepada harta negara? Iman. Apakah yang boleh menyelamatkan orang-orang mempunyai pangkat yang tinggi daripada mengambil rasuah? Iman. Bukan jawatan, bukan nama, bukan kekayaan, bukan kawan-kawan. Iman. Iman. Maka selalulah Nabi mengulang dan ulang dan ulang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Iman. Seorang yang sakit di katil ward hospital, apakah yang boleh menyebabkan dia redha dengan takdir sakit yang Tuhan uji kepadanya? Iman. Seorang doktor yang merawat pesakit yang begitu banyak di musim seperti ini, yang sibuk dengan rawatan, apakah yang boleh mententeramkan hatinya? Iman. Kesusahan demi kesusahan kita lalui dalam tempoh yang terdekat, apakah yang boleh mendamaikan hati kita? Iman. Iman dan iman dan iman dan iman. Maka apabila Allah memerintahkan puasa Ramadan, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Ikhwan, kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal dengan Umar Al-Khattab, kita kenal dengan Uthman bin Affan, kita kenal dengan Ali bin Abi Talib. Mereka adalah khalifah ba'da Rasulullah. Tetapi kalimah yang selalu kita ungkap sebelum menyebut nama mereka, mereka dipanggil Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Apakah makna Amir? Amir bermakna pemimpin, penjaga. Amir adalah pemimpin. Al-Mu'minin, apakah makna Mu'minin? Mereka menjaga orang-orang yang beriman. Amirul Mukminin, mereka dipanggil Amirul Mukminin bukan kerana mereka menjaga kota Mekah dan Madinah, tetapi kerana mereka menjaga iman umat Mekah dan umat Madinah. Mereka bukan sebarang khalifah. 2 tahun pemerintahan Abu Bakar, 10 tahun kekhilafan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sejarah yang tak dapat dipadam, yang telah ditulis dengan tinta emas. Keseluruhan daripada cerita yang kita dengar tentang kekhalifahan Umar, kekhalifahan Abu Bakar, mereka menjaga negara dengan amanah, tetapi mereka memberi penekanan kepada iman rakyat mereka. Mereka dipanggil pemimpin yang menjaga iman rakyat. Bagaimana mereka menjaga makan minum rakyat, bagaimana mereka menjaga kesihatan rakyat, bagaimana mereka menjaga keselamatan rakyat, demikian mereka menjaga iman rakyat. Maka Tuhan mengilhamkan kepada ummah memanggil khalifah Rasulullah dengan nama Amirul Mukminin. Mereka adalah pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Kita pernah dengar cerita yang begitu dahsyat Umar Al-Khattab. Pada waktu malam, Sayyidina Umar pernah melintas di kawasan Madinah dan terdengar suatu dialog. Seorang ibu yang berkata kepada anaknya, "Anak, masukkanlah ayak ke dalam susu. Nanti kita jual, untungnya banyak." Anak menjawab, "Tak boleh ibu, kerana Umar melarang." Ibu menjawab, "Tengah-tengah malam seperti ini Umar tidak lihat." Anak menjawab, yang duduk di bawah Khalifah Umar menjawab,
"Lau lam yara Umar faqad yara Rabbu Umar." Andai kata Umar tidak nampak, Tuhan Umar nampak. Subhanallah ikhwan. Apakah yang telah Umar perbuat sehingga melahirkan rakyat demikian? Bicara Khalifah Umar, bicara iman. Pemerintahan Khalifah Umar, pemerintahan iman. Kenapa ikhwan? Kerana inilah amanah Tuhan kepada manusia. Mesti menjaga, merawat, membenihkan iman di dalam dada. Kerana imanlah perkara yang memelihara dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Satu hari bila pulang daripada Palestin, Khalifah Umar bin Al-Khattab berucap. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Famahma bataghayna al-'izzata fi ghairihi adhallana Allah." Kita, kita qaumun, suatu kaum, a'azzana Allahu bil Islam, yang Allah muliakan kita dengan Islam dan iman. Tidak ada kemuliaan kita orang Arab. Walaupun kita duduk dengan Nabi, tidak ada kemuliaan. Ramai orang yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, duduk sekampung dengan Nabi, mereka tidak mulia seperti orang-orang munafik. Kita menjadi mulia kerana iman, bukan kerana keturunan darah yang mengalir, bukan kerana kita rapat dengan orang-orang besar-besar, kita menyertai politik parti demikian, parti demikian. Tidak, sekali-kali tidak. Kita menjadi mulia kerana iman. Kata Khalifah Umar bin Al-Khattab, "Famahma bataghayna al-'izzata min fi ghairihi." Sesiapa mencari kemuliaan selain daripada Islam dan iman, azallana Allah, Tuhan akan tunjuk kehinaan untuk dia. Kaum muslimin, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada keluarga. Sebagaimana kita menjaga pendidikan anak-anak, menjaga kesihatan anak-anak, menjaga keselamatan keluarga kita, kita melindung mereka. Ketahuilah, kita mesti memelihara iman mereka. Kerana inilah amanah Tuhan kepada kita dalam surah Tahrim. Siapapun kita, di mana kita duduk, ada perkara yang kita kena tahu. Tanggungjawab lisan kita pada diri kita dan kepada Tuhan. Ketika hidup ini penuh dengan cabaran, hidup ini menghimpit, kita bersemuka dengan banyak larangan-larangan daripada Tuhan. Tuhan memerhatikan hidup kita, dan Tuhan ingin mendengar daripada kita penduduk bumi keluar sepatah kata. Ketika anak muda ada peluang melakukan dosa dan maksiat, masanya, peluangnya, kemampuannya, tempatnya sangat membuka peluang kepada maksiat. Iman yang ada dalam dada anak muda ini mampu mengeluarkan suatu ayat yang penuh dengan keramat. Ketika anak muda ini berpeluang melakukan maksiat, tiba-tiba dia menyatakan, "Inni akhafullah." Saya takut akan Allah. Anak muda ini anak mudanya mulia di sisi Allah. Tuhan tidak akan benarkan dia merempat di muka dunia. Inni akhafullah adalah ayat yang Tuhan mewajibkan kepada kita mengeluarkan di mulut kita sepanjang kehidupan ini apabila kita berhadapan dengan perkara yang dilarang oleh Tuhan. Inni akhafullah. Ana muslim wa kafa. Keislaman yang ada pada diri saya sudah cukup memadah. Andai kata kerana Islam saya kehilangan itu, andai kata kerana iman saya kehilangan ini, ana muslim wa kafa. Keislaman yang bertapak dalam diri saya sudah mencukupi, sehingga saya tidak memerlukan perkara lain yang boleh menggadaikan iman saya. Inni akhafullah. Saya takut akan Allah. Ikhwan, inilah yang dibawa oleh Ramadan Al-Mubarak pada awal ayat. Perkara yang ajibah al-bahirah ini, perkara yang ajaib dan menakjubkan, bicara iman, bicara yang ajaib.
Karena itu ikhwan, lihatlah dalam hidup ini terhadap amanah Tuhan pada kita memelihara iman dalam diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dihormati, alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah kepada kita begitu besar. Allah memberi kehidupan, Allah memberi kepada kita iman dan Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang yang beriman suatu janji yang sangat besar, yang Allah sebut pada ayat 55 daripada surah An-Nur. Peganglah janji Allah ini ikhwan, perjanjian yang termeterai antara kita dengan Allah. Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janji yang begitu ajibah, yang begitu ajaib. Perkataannya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah sendiri yang menjanjikan perjanjian ini antara Allah dan orang beriman, yang orang beriman itu melakukan amal saleh. Apakah yang Tuhan janji? Kalau benar dalam hati kita ada iman, kalau benar tingkah laku kita menuju kepada iman, pendidikan kepada anak pinak kepada iman, dan kita tidak akan beranjak daripada langkah dan tapak iman, ada janji manis daripada Tuhan, ada janji benar daripada Tuhan, ada janji mulia daripada Tuhan, ada janji yang kudus daripada Tuhan. Apa Tuhan janji? La yastakhlifannakum fil ardi. Tuhan tidak akan membenarkan sesiapa menguasai kamu di atas muka bumi. Kekuasaan itu adalah milik kamu, bukan milik selain daripada kamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu beramal saleh kepada Allah, kalau itu negeri kamu tidak akan tergadai kepada orang. Itu janji Allah. Kekuasaan itu milik kamu. Kata Allah, kamastakhlafal ladzina min qablikum, seperti mana Tuhan memberi kuasa kepada orang sebelum daripada kamu. Tuhan janji muka bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh daripada hamba-Nya. Tuhan berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum.
Tuhan janji memberi tamkin, kekukuhan kepada agama yang dia redha menjadi agama kita. Agama kamu tidak akan diusik, ibadah kamu tidak akan diusik, kamu tidak akan diganggu di atas nama agama. Agama kamu akan terpelihara. Janji Allah kepada orang yang beriman. Tuhan berjanji lagi, wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Tuhan akan wala yubaddilannahum, Tuhan akan menukar ketakutan orang beriman menjadi keamanan. Janji Tuhan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Peganglah janji ini, kata Allah. Dengan kamu beribadah hanya kepada aku dan jangan kamu melakukan syirik kepada aku. Wa man kafara ba'da zalika. Sesiapa yang kufur, meninggalkan janji ini, meninggalkan iman, meninggalkan tauhid, beribadah kepada yang lain, meminta kepada selain daripada Allah, dia kufur kepada Allah. Faulaika humul fasiqun. Dia orang fasik dan tidak ada perjanjian di antara Tuhan dengan dia. Tuhan tidak akan menjamin negerinya akan menjadi negerinya selama-lama. Tuhan akan memberi kuasa kepada musuhnya. Tuhan tidak akan menjaga agama kita. Agama kita akan jadi agamanya selekeh, diperkotak-katik oleh orang yang tidak beragama. Tuhan tidak akan menukar ketakutan menjadi keamanan, dan tidak ada janji apa-apa pada Tuhan kepada kita melainkan hina di atas kekufuran. Ikhwan, bicara iman bukan semata-mata bicara akhirat. Dia adalah bicara tamkin, bicara kekukuhan kita di muka dunia. Karena itu para nabi datang mengasah umat beriman, 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 beriman. Allah memanggil orang yang beriman berkali-kali di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihimul barakat. Kami akan membuka pintu berkat daripada langit dan mengeluarkannya daripada bumi. Bicara iman bukan bicara omongan kosong. Dan kita dapat lihat apabila berlaku kecuaian kepada penjagaan iman, yang Quran sebut itu benar-benar terjadi kepada kita. Kekuasaan hilang sikit demi sikit. Agama diperkotak-katikkan sedikit demi sedikit. Tidak ada keamanan, melainkan setiap hari hanyalah ketakutan. Allah menyuruh kita menjaga hubungannya dengan Dia supaya Dia memberi janji kepada kita. Ikhwan, semoga kita termasuk dalam perjanjian yang akbar dan azim ini. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat li zikrillah.